According to the ancestors, the name Borneo came from the word Buah Nyur. A lot of versions have been told, but no matter what the version is, Borneo has thousands of unique stories. The uniqueness of ethnic and culture in both Sabah and Sarawak entices me to explore their exceptional traditional food. So join me, Azura Zainal, in Borneo's charm, ethnic food hunting. Azura Zainal, and you are watching Borneo's Charm Ethnic Food Hunting. I am headed to Kampung Kawari Danalaut to experience and explore the ethnic of Kadazan Papar. So, why don't you join me? Because I can assure you that we're going to have so much fun. Papar, 38 kilometers south of Kota Kinabalu. Because of its strategic location, it being in between of Utatan and Kota Kinabalu in the north, Mumbakot and Beaufort in the south, Papar is the main stop of the Sabah State Railway. The population here consists of a few groups like the Malay, Brunei, Bajau, Kadazan, and some other Bumiputra groups. Before heading out to Kampung Kawari, I thought I'd stop by the Tamu to see how fun and exciting the place is. And I'm pretty sure from one Tamu in a town to a different town, I'm pretty sure there's at least one thing that is different. So, let's go check it out. Assalamualaikum makcik, apa ni ya? Waalaikumsalam. Pacar. Inti dia ada apa dulu ni? Ada ini macam ni. Oh, sayur. Ada sayur-sayur semua. Yang ini apa pula ni? Sambal kari. Sambal. Sambal kan. Okey. Kita buat sendiri. Alright. Terima kasih makcik. Okey. I found the ethnic food of Kadazan Papar, and we have here is tuhau. Kan makcik? Ya, This is tuhau. Boleh tak ceritakan apa yang ada dekat dalam tuhau ini? dalam sana tu ada cili, ada yang apa ni limau, asam limau, garam. Oh, itu saja. Dia punya cara proses dari batang tu kan, buka kulit dia, kemudian cincang-cincang dia gitu. Ini batang apa ni? Ya itulah, sayang lah. Sekarang dia ada yang yang panjang tu. Okey. Ya, dah habis. Ya. Boleh saya rasa? Boleh. Oh, it's sour. It's a bit salty. It has that mango taste to it as well. Okay, Aunty, saya rasa saya nak beli ni lah. Bambangan ni. Okay. Berapa ini? RM5 aja. RM5. Okey. Ini sambal? Ya, sambal tarung pipit. Terong pipit. Yang ini? Paceri nanas. Saya suka paceri nanas. Ya, sedap. Tapi ini nampak menarik. Ini apa macam? Jeruk ikan. Jeruk ikan. Ikan tilapia. Boleh saya buka? Boleh, tapi bau. Bau. Habis ikan tu mentahan, kena jeruk sama nasi.
Kan bau kan? Originally, it's two separate groups, the Kadazan and the Dusun. But because they share so much in terms of language and culture, a new term was born, which is the Kadazan Dusun. I'm here in Kampung Kawari Dangalau because the people who live here are the Kadazan Papar. You know, there's difference, in terms of everything when it comes to language, dance, costume. That's why I'm here to find out the difference and understand better about the Kadazan Papar. Understand the Kadazan Dusun better, I must speak to someone who knows about them. So with me now is Encik Malim, who is the Ketua Kampung and also the Pengerusi of Presiden for Kebudayaan. Encik Malim, boleh tak ceritakan kepada saya tentang asal-usul Kadazan Dusun? Okey, mengikut apa yang dalam pengetahuan saya, di Papar ni memang dia adalah digelar sebagai Kadazan Papar. Ya. Sebenarnya Kadazan Dusun ni memang besar, tapi Kadazan Papar ini dinamakan Papar sebab mereka tinggal di Papar. Ya, betul. Macam dari segi kebudayaan dan juga ada adat pula dengan Kadazan Papar, apakah perbezaannya dengan suku kaum yang lain? Adat memang ada perbezaan di antara suku kaum yang lain, dan adat istiadat itu ada beza sedikit lah. Memang ada perbezaan dan ketara sangat. Kalau kita nampak bila kita berada di mana-mana suasana majlis. Okey, ini satu lagi soalan saya nak tanyakan sebab di Sabah ini Kadazan Dusun adalah etnik yang terbesar di Sabah. Dan kita dah selalu dengar tentang unduk ngadau ni kan. Macam dekat kampung ini sendiri, ada ramai tak peserta-peserta atau gadis-gadis yang cantik-cantik yang masuk unduk ngadau? Sebenarnya kalau di kampung di Papar ini tidak pernah terlepas daripada penyertaan untuk unduk ngadau di penduduk kampung di sini. Kerana yang saya sendiri mengakui bentuk kecantikan itu ada, model itu ada. Jadi kita tidak ragu-ragu untuk masukkan dalam untuk memperagakan kecantikan Kadazan Papar ni ya. Okey, nanti saya pun nak tengok, mesti dia ada pakaian dia kan. Macam dari segi tarian punya pakaian dan muzik semua kan ada nanti. Saya mau tengok, boleh tunjukkan ya? Boleh. Kita Azura sendiri akan masuk dengan pakaian unduk ngadau. Wah, memang cantik. Okay, I'm really excited because after this we're gonna go and dress me up. And I'm gonna try and do the Sumazau dance as well. So we'll be back after the break. Yes. Ethnic Food Hunting with me, Azura Zainal. You know, the Kadazan Dusun have got many cultures that's been passed on from their ancestors, and we're talking about from their history to their language to their tradition, customs, music, and of course dance. And Encik Malim is supposed to be here to tell me about the music and dance. Where is Encik Malim? Encik Malim! Saya datang. Relax lah. Ya. Okay, Encik Malim, boleh tak terangkan kepada saya tentang muzik untuk Kadazan di sini? Sebenarnya Kadazan Papar ini ada perbezaan antara suku kaum Kadazan yang lain lah. Artinya Dusun, Kadazan Pinampang, dia ada perbezaan. Seperti mana yang telah kita buat persembahan tadi dengan disertai Sumazau.
adalah satu pukulan dipanggil magagung. Artinya magagung ini adalah biasanya kami buat di majlis kawin ataupun majlis peresmian pada VVIP lah ataupun YB. Kalau dari segi pakaian untuk menari itu, itu memang sama atau tidak bila orang menari Sumazau? Maknanya dia punya pergerakan itu ada juga tak perbezaan dengan Kadazan Papar? Okey, pertama sekali dengan pakaian Papar memang ada perbezaan di antara suku kaum yang lain. Ya, memang ada perbezaan di mana corak-corak itu adalah berpandukan pada lambang ataupun suku sendiri, suku Kadazan. Dan tarian dan itu ada sedikit persamaan kepada yang lain, iaitu tangan dibuka tangan dibuka tu. Tapi cara pusingan dan ada lagi teman-teman lah. Ada kalanya kadang-kadang dari jabatan kebudayaan negeri buat perubahan-perubahan sikit untuk mencantikkan lagi pergerakan tu. Okey, menarik. Kalau saya nak belajar sikit-sikit tarian tu, lepas tu mungkin boleh ajar lengkap satu pusingan macam mana buat dengan pakaian semua? Boleh. Sebentar nanti kita akan buat satu percubaan lagi ataupun cuba Azura kerana dia belajar kan. Cuba ya. Jalan-jalan di tamu tuaran, silik-silik baju tradisi unduk ngadau. Tidak sabar mau tunggu tadau kau mat. Semua tak sabar mana kau mau cari? If you're wondering what I'm wearing, well, this is the traditional costume that the ladies or the girls would wear during special seasons or special festivities, and of course, most importantly now is the Unduk Ngadau. Jadi Unduk Ngadau ni sebenarnya apa? Unduk Ngadau ni adalah untuk gelaran untuk pesta Kamatan 95 pada untuk di negeri sebelah. Ada tak cerita di sebalik Unduk Ngadau ni? Cerita dia, kami itu menganjurkan pesta Kamatan ni macam Unduk Ngadau ni Himenodon. Itu untuk padi. Jadi macam yang saya pakai ni sekarang adalah pakaian tradisi atau tradisional Papar. Ya. Papar. Perbezaan dia dengan Kadazan Papar dan tempat lain apa dia? Untuk baju ni saja. Kalau ini Papar. Kalau Pinampang dia pendek tangan. Oh, dia pendek. Dia sleeveless. Ya. This is me as Unduk Ngadau. Kalau saya masuk rasa ada peluang tak? Ada. Ya. Cuma saya kena belajar cakap Kadazan Papar dulu lah. Bahasanya dulu baru boleh ya. Alright, so if you want to know what we're going to do after this, you have to stay tuned because we're going to do something very special. Back to Borneo's Charm Ethnic Food Hunting with me, Azura Zainal, as we discover the traditional food of the Kadazan Papar. Today, we're going to be making what's it called again? Pinalobusan Bambangan. Pinalobusan Bambangan. Okey, jadi untuk kita masakan ini, apakah barang-barang yang diperlukan? Pertama ini Bambangan, kemudian kita taruh di bawang sikit lah, masak. Sudah masak tu masuk ikan, baru masuk ini belacan. Ada limau, ada. Ini limau untuk yang nanti lah yang ini. Okey, Kak Rupiah, ikan apa yang kita akan gunakan ini? Ini ikan basung lah. Ikan basung. Kalau air tawar pun boleh juga kalau ada lah. Biasanya air tawar kami biasa pakai inilah. Oh, okey. Jadi maknanya ikan apa-apa pun boleh kena dengan bambangan ini. Boleh pakai bambangan. Okey. Okey, boleh kita mulakan macam mana nak masak ni? Boleh. Okey, pertama sekali okay, I think it's almost ready. I think it's kind of boiling now. Boleh kita buka? Tengok. Yeah, it's boiling. Jadi sekarangnya kita tambah garam ya? Garam.
Kemudian kita kacaukan dia. Ada lagi? Ini aji. Okey. Ini motor. Kacaukan dia. Can't wait to try it. Okay, I'm going to attempt in saying this in Kadazan language. Sadap Penusupan Bambangan. Betul? Betul. Yahoo! Oh my gosh! You know, it reminds me of laksa. Laksa Utara. Yeah, the soup reminds me of that. Very nice. Okay, pas. Terima kasih. Saya bawa ni pergi belakang. Saya makan. Okay, bye. Okay, for this next dish, we have a special guest, Sergeant, who's going to help us make this next dish, which is called, again, I'm going to try saying it in Kadazan Papar, Manandak Binohigot. Okay, sebelum kita mula masak, apa itu Manandak Binohigot? Manandak Binohigot adalah diperbuat daripada sagu yang sudah menjadi pepejal. Jadi kita di sini kita akan bentuk dia dengan acuan menggunakan air dan air panas. Macam ini kita tak boleh pakai air yang separuh panas kan? Tidak. Mesti panas betul-betul menggelegak. Baru boleh. Baru dia jadi. Baru jadi. Okey, nampaknya air itu pun dah mendidih. Kita boleh mulakan untuk membuat binohigot. Okey, boleh. Alright. Mari kita. Okey. Pertama sekali kita masukkan binohigot ini ke dalam. Dan saya tahu kadang-kadang pun kalau orang yang tidak biasa buat ini pun tidak jadi kan? Ya, biasa betul. Sebab tu sarjan masuk sini. Okey, ya. Kita pun mencuba dulu. Ya. Penting kita masukkan air biasa dulu. Ya. Air masak yang sudah dimasak lah. Ya. Jadi kita gaulkan dia dalam keadaan pekat. Terlampau pekat pun tidak bagus juga. Ya, ini susah ni. Ya, memang kena hati-hati bila buat. Ya, hati-hati. Tak boleh terlampau cair, tak boleh terlampau pekat. Contohnya okey sudah. Alright. And I think we're good to go to add in the hot water. Kita ambil air. Ya. Ini kena buat seorang atau dua orang? Seorang boleh. Seorang boleh ya. Kita kacau dengan sebati. Okey. So, kita ambil air. Add hot water. Okey, jom kita cuba rasa dan makan. Ini kena tunjukkan semula bagaimana kita mau ambil dia. Caranya, kalau bagian papar kita gunakan chopstick, kita campur, pisah dan makan. Kita makan. Makanlah. Boleh makan? Boleh makan. Boleh. Okey, maksud. Macam mana? Sedap? Sedap. Okey, saya punya pula. Macam to try. Begini ya. Okey, pusing. Pusing. Pakai dua tangan tak kan? Sebab pakai dua tangan. Okey. When you're a pro, you can just use one hand. But for me, I gotta use both my hands. Jaga panas sikit lah. Kadang-kadang kita telan dalam keadaan banyak. Panas. Boleh tercekik. Tercekik dan tetap. Dengan cara itu, kita boleh ambil limau. Bagi yang suka limau lah. Kita perakan boleh perakan. Oh, okey. Jom kita ambil juga. Okay, coba. Ni Ya, perakan dan diurasan. Perakan. 2-3 biji lah bagus. Asam sikit lah. Suka yang asam lah. Yeah, so this is my cue to actually say that I think, well, it's true if I were to say that the Kadazan Papar, they love their food sour. Oops. Okay. Kita ambil ni. Kita pusingkan dia. Saya ambil sikit sebab mulut saya kecil. Nanti tercekik. Kalau terlampau besar pun dia akan panas. Bila kita makan, dia akan sangkut di leher. Payah untuk telan. So, with this,
I actually prefer it with more lime in it. It's sour. I like the taste when it's sour. So with that, we have come to the end of the show. I am going to try and finish this together with Sarjan and Kak Rupiah. Kita makan besar ya hari ni. If you want to know what we'll be making next time, be sure to catch Borneo's Charm Ethnic Food Hunting with me, Azura. In the meantime, bon appetit. Ayo, kita makan. Alah, sorry dah Kak Rupiah. Ada payu.